Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Latif dan rakan-rakan kalian. Okey, pada hari ini saya nak berkongsi berkaitan dengan kertas seminar cadangan saya berkaitan dengan budaya. Kita pernah dengar tapi kita tidak tahu secara asal usul dia, iaitu budaya Rever. Okey, pada secara permulaan, apa sebenarnya yang kita faham mengenai budaya? Menurut Taylor 1990, budaya ialah seluruh kompleks yang merangkumi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, peraturan-peraturan adat dan sebarang keupayaan atau kebiasaan lain yang diperolehi sebagai anggota masyarakat. Selain itu, Kepler 1999, budaya juga merupakan entiti bersama yang mementingkan masyarakat dan unsur yang kolektif berbanding bersifat individu. Bermaksud sesuatu budaya itu diamalkan bila sesuatu dalam sekelompok masyarakat itu mengamalkan sesuatu budaya secara bersama. Dan kebiasaannya budaya ini secara turun-temurun daripada satu generasi kepada satu generasi. Ia akan berkembang dan ia akan berkembang. Tetapi dalam sesuatu konteks budaya itu akan dipengaruhi oleh sub-budaya yang boleh dikatakan bertentangan dengan budaya yang diamalkan oleh penduduk masyarakat tempatan ataupun lebih dikenali sebagai sub-budaya. Oleh disebabkan itu, pada hari ini saya akan berkongsi bersama rakan-rakan mengenai satu fenomena keruntuhan moral oleh masyarakat mengenai budaya Rever di Malaysia ini. Okey, mungkin kita pernah dengar sebelum ni budaya seperti punk, skinhead, gothic dan sebagainya, tapi kita tidak tahu asal usul mengenai budaya sekalian daripada mana, termasuk juga budaya Rever. Jadi, tetapi tidak ada satu tarikh yang spesifik mengenai kedatangan Rever di Malaysia. Namun begitu, ia telah menjadikan satu perbualan hangat pada tahun 2014 apabila terdapat 6 orang remaja meninggal dunia akibat daripada pengambilan dadah berlebihan ketika menghadiri festival muzik Festival Asia, iaitu di kalangan pengikut Rever. Kemudian 2016 lagi sekali Malaysia dikejutkan dengan budaya gaduhan Rever dan hipster di Malaysia. Jadi ramai orang berpandangan negatif pada budaya Rever ini dan ia menjadi satu kepanikan moral di Malaysia. Dan Akhbar Sinar Harian tahun 2014 telah menyatakan bahawa Rever harus diharamkan kerana ia melibatkan penyalahgunaan seks, penyalahgunaan dadah, seks bebas atau yang berlebihan di kalangan anggota mereka. Jadi ini menunjukkan keruntuhan moral yang boleh dikatakan kategorikan sebagai menakutkan di Malaysia. Sejarah asal usul Rever ini bermula pada tahun 1980-an. Telah muncul pelbagai sub-budaya yang berkaitan dengan anak muda, muzik, tarian dan kerohanian menurut Baharaji 2014. Salah satunya ialah Rever yang mempunyai dua kategori, sama ada kategori komersial ataupun kategori golongan bawahan, sering dikaitkan dengan aktiviti-aktiviti jenayah. Pada tahun 1988, Rever bermula di England dan pada ketika itu mereka bermula di peringkat masyarakat bawah tanah. Bila masyarakat bawah tanah ini adalah masyarakat yang selalunya dikaitkan dengan aktiviti seks bebas, pelacuran, dadah, penjualan pembelian benda-benda yang haram yang menyalahi norma-norma kehidupan masyarakat. Dan kemudian ia merebak kepada masyarakat di US. Dan asal The Rever ini adalah tarian yang bersifat lincah, berulang alik asalnya. Jadi perkembangan itu berlaku hasil daripada sokongan dan dokongan daripada fenomena acid house movement pada tahun 1998. Jadi acid house movement ini adalah di mana satu fenomena
kelab-kelab malam semakin rancak dengan kewujudan seperti salah satunya adalah raver. Jadi dia telah menghidupkan suasana-suasana kelab malam di Amerika Syarikat ataupun di West Country ataupun negara-negara barat. Jadi secara tidak langsung ia telah menghidupkan suasana raver dalam kalangan masyarakat tempatan. Jadi terdapat banyak faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tertarik dengan budaya raver, ataupun boleh kita kategorikan apa sebenarnya raver dalam konteks budaya. Apa perubahan masyarakat bila seseorang itu menjadi ahli raver, apa perubahannya dari segi budaya. Yang pertama adalah raver telah menampilkan muzik yang lebih segar, teruja dan lincah. Jadi secara automatik rakyat ataupun masyarakat tempatan golongan muda amat tertarik dengan budaya ini disebabkan oleh menampilkan muzik yang lincah dan teruja, yang segar. Yang keduanya, mereka ada semangat kekitaan yang tinggi dalam ahli kumpulan mereka. Jadi mereka amat mementingkan soal kebersamaan. Kebersamaan ini adalah mereka di dalam kumpulan raver ini ada konsep yang dipanggil sebagai PLUR, plus, ataupun yang mengamalkan, yang mewakili kepada P yang mewakili kepada peace, L mewakili kepada love, U mewakili kepada unity dan R mewakili kepada respect, yang di mana anggota-anggota raver ni mengamalkan konsep keberkesamaan dalam kehidupan masyarakat kumpulan mereka, di mana mereka perlu saling menghormati antara satu sama lain. Dan yang amat menarik, perubahan budaya seseorang itu bila mereka mengamalkan cara hidup ataupun menjadi salah seorang ahli kumpulan ini adalah segi pemakaian. Okey, pertama, golongan raver ni suka memakai barangan yang pakaian jenis baggy, nipis, ringan serta aksesori yang berkilau-kilau. Salah satunya boleh kita tengok bila seseorang itu dikaitkan dengan raver adalah mereka suka memakai baju kemeja T, gambar corak kartun, kemudian ada aksesori patun mainan, gelang magnet, kemudian adanya elemen candy yang cukup popular di kalangan mereka, di mana candy ni mewakili macam semangat blur yang saya katakan tadi. Kesimpulan yang boleh saya buat, budaya popular kadang-kala boleh mendatangkan kebaikan dalam kehidupan konteks norma masyarakat di Malaysia ataupun masyarakat awam. Namun begitu, budaya popular juga boleh menyalah norma kehidupan masyarakat tempatan. Berbalik kepada isu raver ini, bagi pendapat saya sendiri, ia bukan soal menyokong ataupun tidak menyokong, ataupun diharam ataupun tidak diharamkan. Ia adalah kita melihat kepada side negatif dan side positif. Sudah tentu side negatif pengamalan budaya seperti seks bebas, minum arak, joget, tarian yang berlebihan mungkin tidak mendatangkan faedah kepada golongan muda. Namun begitu, diberikan perhatian daripada side-side yang positif seperti tarian itu mungkin boleh dilatih kepada akademi-akademi yang berkaitan dengan agensi kerajaan seperti Aswara dan sebagainya, supaya golongan muda ni boleh menonjolkan bakat mereka ke pentas negara Asia maupun luar negara antarabangsa. Sama dengan konteks lumba. Berlumba di jalan raya itu haram dan salah di sisi undang-undang. Namun begitu, berlumba di latar sepang atau di jalan yang berkaitan tidak salah. Jadi bagi saya konteksnya begitu. Tarian yang melalai itu salah, tapi tarian bila dikomersialkan itu amat berbeza. Jadi, budaya popular merupakan satu budaya yang mendatangkan kebaikan dalam kalangan masyarakat sehingga sekiranya ia tidak menyalahi norma-norma kehidupan. Namun begitu, gejala sosial ini bukanlah disebabkan budaya raver semata-mata. Jadi sebagai seorang kalangan rakyat Malaysia, seharusnya perspektif masyarakat itu perlu melihat kepada dua-dua belah pihak. Ada budaya yang boleh kita terima, ada budaya yang mungkin kita tidak boleh menerima dan mengamalkan dia. Tanya, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.